2022 bakal melabuhkan tirainya, kita bakal menuju ke tahun 2023. Assalamualaikum dan juga salam perpaduan bersama dengan saya Faiz Azlan dalam Bual Konti #menjentik masyarakat. Namun kebelakangan ini ataupun 2-3 minggu ini kita dikemparkan dengan kejadian tanah runtuh Batangkali, Selangor dan juga kejadian banjir di seluruh negara. Kita mendoakan kesemuanya berada dalam keadaan selamat dalam sewaktu banjir, dan juga kepada semua pasukan penyelamat kita ucapkan terima kasih dan juga tahniah kerana bertungkus lumus dalam memastikan tragedi tanah runtuh dan juga keadaan sewaktu banjir sentiasa berada dalam keadaan selamat dan menjumpai semua mangsa ketika tragedi tanah runtuh. Baik, untuk 2022 sebelum menutup tirai, minggu ni waktu Bual Konti, minggu depan waktu Konti Chat. Jadi saya bawakan pemenang anugerah Seri Angkasa 2022. Saya bersama dengan Khairul Nisa Ismail dan juga Rozaihan Abdul Rahim. Nisa, okey, pemenang anugerah Seri Angkasa 2022 kategori media baru, manakala Rozaihan Abdul Rahim pemenang anugerah Seri Angkasa 2022 kategori pesanan khidmat awam PSA dan juga kapsul TV terbaik. Selamat datang ke Bual Konti pada malam ini. Terima kasih. Hei, saya seriau ataupun terkesima berjumpa dengan dua pemenang anugerah Seri Angkasa daripada yang ramai-ramai itu. Yang dua ni pun memberikan saya motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi anugerah Seri Angkasa. 2 tahun lagi lah. Sebabnya penganjurannya 2 tahun sekali. Nisa, sebenarnya bila dah masuk top 5 tu, ada rasa keinginan nak menang tak? Ada, tapi memandangkan pesaing lain pun tak kurang hebatnya. Jadi kita berserah sajalah, berdoa dan berserah. Wakil dari RTM Nisa. Betul. Untuk kategori tersebut. Betul. Kategori media baharu. Betul. Yang lain semua swasta. Betul. Jadi cabarannya untuk menerbitkan kategori media baru tu, Nisa buat syawal pertama. Betul. Yang disiarkan di platform YouTube RTM sempena Hari Raya. Betul. Memang idea Nisa ke ataupun macam mana? Ya, itu memang idea saya dan digarap oleh rakan-rakan yang lain juga. Okey. Idea asalnya kami perlu menghasilkan konten untuk mempromosikan kami punya OTT, platform over the top, iaitu RTM Click. Jadi jangan lupa download. Jadi promote sekejap. Jadi kami buat, why don't kita instead of buat iklan yang very direct, kami nak selitkan unsur tu dalam kami punya sketsa Hari Raya. Jadi terhasillah sketsa Hari Raya syawal pertama. Okey. Nanti kita cerita lebih lanjut mengenai bagaimana, sebab apa bila dah bawakan pemenang-pemenang pada malam ni, mulai tahun depan ataupun waktu dan juga saat ini, ada yang telah pun berkira-kira untuk nak buat jugalah kapsul macam ni, PSA macam ni, sketsa pendek macam ni, untuk menempatkan diri sekurang-kurangnya walaupun tak menang, tetapi mereka nak menempatkan diri dalam kelompok antara yang terbaik untuk memenangi sekian-sekian anugerah. Kak Yan, daripada kapsul PSA tersebut, bagaimana tercetusnya kapsul PSA tersebut? Okey, pendekkan cerita Okey, itu adalah satu kerja gila bagi saya. Okey. Sebab kita buat, saya buat masa PKP. Kalau kita ingat masa tu kita dah start masuk kerja kan, berperingkat. Kapsul bukan makanan saya sendiri. Okey. Saya buat dokumentari, buat program carawara kan. Tapi disebabkan masa tu PKP, saya tercetus idea untuk buatkan satu kapsul bunuh diri, memang spesifik bunuh diri. Actually ada 3 kapsul mental health. Masa tu saya aktif dengan kawan-kawan, kita orang buat online kesedaran. Kami adalah advocator untuk kesihatan mental. Baik. Jadi dengan kuasa yang kita ada kan sebagai media ni, why not saya buat satu kapsul yang tentang bunuh diri. Dan itulah terhasilnya kapsul bunuh diri, which is itu adalah satu, saya kata kerja gila sebab kita buat dengan ialah waktu PKP, kita dengan nak cari talent kan, semua itulah dia. Masa malam tu semuanya dah menjadi yang terbaik, antara yang terbaik. Kak Yan punya kategori itu bersaing dengan dari pasukan drama. Ya, 4 orang, drama. kami 5 orang.
saya dan part lagi tu semuanya daripada drama. Perasaan dan suasana waktu malam tu. Sebab kita tak tahu bagaimana apa yang terjadi ketika malam tersebut. Okey Faiz, masa tu kami duduk satu row Ya. untuk satu kategori tu. Jadi sebelum tu kami dah cakap okey, kita wish all the best untuk siapa yang menang, sebab kami semua lima-lima ni pertama kali calon ke anugerah yang besar tu. Macam saya sendiri pun first time hantar pencalonan untuk mana-mana anugerah, ini adalah pertama kali. Saya tak pernah bagi. Tapi itulah rezeki Allah, dia bagi rezeki waktu mungkin selepas 14 tahun ni dalam bidang penyiaran TV ni, dia bagi inilah rezeki. Harap bukan jadi rezeki yang terakhir lah. Itu yang kita akan tanya nanti. Sebab katanya bukan rezeki yang terakhir, nak buat lagi tu. Jadi perancangannya macam mana nanti kan. Nisa, bila kata nak mempromosikan platform RTM ni, apa cabarannya sebenarnya? Apa yang membuatkan Nisa rasa dengan membuat drama tersebut boleh membantu untuk menaikkan platform RTM? Jadi tugas kami di bahagian saya adalah untuk naikkan RTM Click. Salah satu tugasnya adalah untuk mempromosikan RTM Click. Jadi kami berkhidmat untuk rakyat. Jadi rakyat nak menonton televisyen, ada RTM Click yang anda boleh tonton di mana sahaja. Jadi kami nak memudahkan rakyat, kami nak berkhidmat dengan lebih menyampaikan informasi yang lebih baik. Jadi informasi ini kami akan promote-nya melalui platform Sketsai ni lah. Bila orang tengok iklan, iklan raya seronok-seronok, tiba-tiba ada pula mempromosikan aplikasi tersebut. Jadi at the same time dia macam serampang dua mata. Dapat kita produce iklan RTM dan pada masa yang sama kita promote RTM Click. Selain promote iklan dan sketsa, apa lagi yang boleh tim Nisa buat untuk menambah baik dan juga menaikkan RTM Click? Setiap perayaan yang besar, contohnya Tahun Baru, Tahun Baru Cina, Deepavali, kami akan produce sebuah konten dan akan menyelitkan juga RTM Click di situ. Selain daripada tu kami ada buat roadshow, contoh macam ada previously kalau ada event-event kerajaan, kami akan buka booth situ dan kami akan promote. Download RTM Click, kami akan bagi hadiah, ada macam-macam handphone macam tu lah. Jadi kita mendekatkan diri dengan rakyat dan kita juga bagi informasi. Downloadlah RTM Click. Kak Yan ni join tak roadshow sekali? Kalau ada buat roadshow ada join? Tak ada. So bila buat roadshow tu penerimaan orang ramai? Alhamdulillah positive impact. Kita dapat tengok graf menaik, orang yang download RTM Click menaik. Jadi kami akan cuba buat yang lagi baik pada masa akan datang. Pastikan download rtmclick.rtm.gov.my. Bila cerita mengenai kapsul PSA, itu sahaja ke yang dilakukan oleh Kak Yan dan juga tim yang lain, ataupun ada lagi selain dokumentari, apa lagi yang dilakukan? Dekat macam saya bertugas di unit majalah di bawah section Ewas Masa, kita buat dokumentari, kita buat majalah khas, kita buat kapsul ni macam tadi bukan makanan. Itu timbul bila PKP. Jadi kita program masa PKP tu banyak program yang terpaksa dihentikan sementara. Jadi digantikan dengan kapsul. So itu antaranya. Jadi kapsul ni dia memang bagi akak dia nampak mudah seminit kan, tapi sebenarnya cabaran nak menerbitkan seminit dengan yang akak pernah terbitkan paling lama sejam punya dokumentari dengan setengah jam ataupun paling pendek 10 minit, seminit tu lebih susah. Kita nak compress semua kan. Daripada yang sukar yang seminit tu, kita nak tahu bagaimana perjalanan di sebalik tabir buat kapsul PSA. Ringkaskan masa tu propose kepada bos. Bos kita cakap, saya nak buat kapsul mental health, sekian-sekian. Ada 3 tajuk, penderaan kanak-kanak, tentang self care yang lebih ringan, dan juga bunuh diri. Bunuh diri ni adalah kapsul terakhir yang akak siapkan. Susah sebab talent tak ada. Sebab sebenarnya kalau dalam bila berkecimpung, kita join group yang dalam advocator untuk kesihatan mental, sebenarnya salah kalau kita portray kalau bunuh diri mesti scene gantung bunuh diri. Kita kena indirect. So cabaran dekat situ lah. Bila masa tu fikir seharian, berhari tak tidur malam tau Kak Is. Fikir macam mana nak visualize kan cerita kapsul bunuh diri. So alhamdulillah memang berdoa ke Allah ni, cakap hadirkan seorang talent yang cukup sempurna. Itulah dia. Dalam kapsul tu kalau boleh penonton boleh tengok kan,
talent tu sendiri, dia kat rumah dia ada burung-burung dia ada iguana, dah cantik. So yang menarik ni adalah talent tu sendiri dah cukup kuat dan dia telah bantu. Dan satu lagi yang nak tambah kan, kapsul tu alhamdulillah kan, Faiz, kejayaan sebenar bagi akak, bukannya kemenangan asal tu sendiri tau. Okay. Sebenarnya adalah lepas siar video tu disiarkan, talent kami ni dia memang famous among yang kesihatan mental sebab dia sendiri pernah berjuang dalam dia pernah dia sendiri pernah. Jadi dia kata feedback penonton dekat luar, kawan-kawan dia ada yang sampai nak bunuh diri, ada cubaan untuk ke arah tu. Bila orang tengok kapsul tu, video tu disiarkan, mereka jadi bersemangat untuk kembali hidup. So bagi saya itu adalah kejayaan yang besar selain daripada rezeki asal tu. Tak ada yang terfikir nak buat untuk kapsul PSA pula lepas ni? Memang di bahagian kami memang ada terbitkan kapsul dan PSA. Contohnya perayaan yang lepas kami terbitkan Keselamatan Jalan Raya, ada juga berjimat-cermat, dan baru-baru ni berita palsu, sebab berita palsu memang banyak tersebar dengan mudahnya, dengan cepatnya. Ya, jadi kami menerbitkan kapsul dan PSA berita palsu. Jangan sebar berita palsu. Hashtag apa hashtagnya? Hashtag Pastikan saya. Bila orang kata nak menengok ataupun melihat RTM, fikiran orang ramai bila kata RTM, gomen, lepas tu berat, nak bagi ringan, nak bagi santai ni, nak bagi orang tertarik dengan RTM ni macam mana daripada segi konsepnya? Saya menjawab dari segi jiwa seorang yang muda lah. Konsep je kita kena ikut trend juga, pada masa yang sama perlu mengikut garis panduan dan perlu mengikut etika media kerana kita adalah media kerajaan. Jadi penerimaannya macam saya produce, saya beri sketsa, rakan-rakan yang tengok macam, oh ni RTM punya ke? Yes, that one saya rasa macam alhamdulillah berhasil. Bila orang tengok, oh ni tak macam RTM. Like RTM pun bukan macam dulu dah. Kita pun dah seiring duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan platform yang lain, dengan media yang lain. Betul. Macam Bual Konti ni pun dah banyak perbezaan, dah banyak berubah. Jadi kita harapkan pemenang-pemenang yang ada pada malam ni kongsi sedikit tips. Orang lain semua rasa kalau kongsi duit kita je, jangan beritahu orang. Yang ini kena kongsi tips dekat penggiat ataupun pembikin filem, pembikin video yang rasa nak buat PSA, kapsul, cerita, bagaimana nak merangsang kreativiti diri menjadi seorang yang terbaik, dan juga mereka mesti rasa nak masuk kelompok yang terbaik tu. Kak Yan. Okay, lepas kemenangan tu, hari apa yang saya lakukan, besok saya bawa award tu ke office. Saya kongsi dengan kawan-kawan, saya nak bagi diorang pegang. Saya bagi dulu sebab itu adalah satu cara saya, kita bukan nak tunjuk, tapi kita nak inspire kawan-kawan semua, sebab ramai yang dah berbelas tahun kerja belum dapat pengiktirafan, termasuklah saya. Jadinya apa pun, ke mana kita ditempatkan, bagi saya, ke mana kita ditempatkan, apa juga tugas yang diberi, kita buat sehabis baik, buat dengan jiwa. Saya suka cakap buat dengan jiwa kan, bila datang daripada jiwa, benda yang satu tajuk macam kita katalah cerita kita nak kena buat contoh pasal PRU ataupun belanjawan, benda yang kita tahu berat, kita ringankan. Macam tim Nisa, saya pun memang suka. Betul. Sebab mereka kita tengok macam wah, muda-muda kat RTM, lepas tu dia punya segar, young and talented. Ya, dan dia sampai, kita tak boring, kita takkan tukar lah. So saya suka cakap buat sesuatu dengan jiwa. Pandangan dengan jiwa, betul, kita akan dapat hasil yang baik, insyaAllah. Pandangan Nisa? Betul, buat dengan jiwa dan kena ada passion. Idea tu macam saya melihat rakan-rakan di sekeliling saya, dan sketsa tu saya mengambil karakter mereka yang sebenar, saya jadikan sebuah watak. Jadi masa sesi penggambaran tu saya biarkan mereka explore sendiri, jadi diri sendiri. Jadi macam mana tengok karakter mereka dalam sketsa, begitulah juga karakter mereka yang sebenarnya. So pandangan saya, kalau nak hasilkan sesuatu, kita perlu ada idea yang fresh. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim saya yang sangat membantu, yang memberi 100% kerjasama. Mereka sangat all out, mereka sangat profesional. Jadi kita kena ada tim yang strong juga untuk produce sebuah karya. Dia perlu fresh, perlu dari hati, buat kata akak. Kena ada passion dan buat bersungguh-sungguh. Kita kena ada satu goal. Apa goal yang aku perlu capai
dalam menghasilkan karya ini. Lahir dari jiwa, tiada yang mustahil. Terima kasih banyak pemenang-pemenang kategori Anugerah Seri Angkasa 2022, kategori pesanan hikmat awam PSA Kapsul TV terbaik, dan juga kategori media baru Khairul Nisa Ismail dan juga Rozaihan Abdul Rahim. Terima kasih banyak. Diharap memberi inspirasi kepada yang menonton, yang melihat sekarang ni untuk menghasilkan karya yang terbaik. Tak kira dalam kategori apa pun. Semua terbaik kan. Okey. Ini separuh masa yang pertama. Kalau rasa nampak yang ini pun rasa dah best, nak gali lagi. Apa lagi yang akan dikeluarkan dalam separuh masa yang kedua dalam Bual Konti? Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi dalam Bual Konti hashtag menjentik masyarakat. Aish, kalau rasa separuh masa yang pertama tu dah meriah. Kita bersama dengan Syah Mimi Zaripan dan juga Raja Ahmad Yusof, penyelaras Bual Konti. Sebab apa kita nak masuki tahun yang ketiga tahun depan Bual Konti. Mimi, kenapa dah tak nak duduk dah dekat kerusi ni, Mimi? Kita orang kata sesuatu yang baik tu kita perlu lepaskan sejauh lah. Sebab saya yakin, percayalah kan, macam banyak lagi macam bakat macam Faiz, kita ada mungkin bakat-bakat yang lain untuk mengemudi rancangan seperti Bual Konti ni. Encik Ray, kita bermula Mac 2021. Saya merakamkan penghargaan terima kasih kepada Dr. Hazlina, Puan Nur Rashidah, Cik Jumatun, kerana tanpa mereka kita juga takkan lahir program Bual Konti ni. Bagaimana agaknya penerimaan untuk 2021, 2022 dan mendatang nanti? Mulanya plan dia, konsep dia radio dan dia more to podcast lah. Kita dengan kekangan daripada barang-barang, kita pakai webcam masa mula, so quality pun tak berapa. Tapi pasal dia orang dah pihak pengurusan, dan kita berterima kasih jugalah kat pengurusan BES dan pengurusan RTM bagi kita peluang untuk buat suatu benda yang barulah. Sebab benda ni hasil gabungan teknologi radio, TV dan juga platform media sosial. Dan kan, kalau Abang Ray ingat lagi dulu kita semua DIY ya, semua lekat sendiri tau. Cawan pun kita lekat sendiri dengan stiker, white balance pun pakai kertas sendiri. Masalahnya yang peliknya, kenapa nama Faiz dan juga nama Mimi untuk mentunjangi Bual Konti ni? Okay, first of all, memang kita banyak talent kat luar sana. Dan tapi kenapa kita nak dahulukan talent kat luar sana kalau kita ada talent dekat rumah kita sendiri? Baik. So masa tu beberapa nama diberi, dan kita buat macam audition sikit lah, yang internal punya audition, dan kita tengok dari segi personality yang paling sesuai. Kita tengok daripada segi background, macam Faiz pernah jadi DJ dekat Selangor FM semua, dan Faiz pun berkhidmat dan buat cerita pasal buat Selamat Pagi Malaysia kan. Dari segi production, maksudnya production wise tu Faiz semua dah ada. Macam Mimi, kita tahu pasal dia dah biasa buat stand up, dan bila kita bincang dengan bosses semua, bila kita bagi nama ni, dia orang terus setuju. Maksudnya dia orang menilai bakat kita punya in-house sendiri tu melebihi daripada tak kita dahulu untuk orang luar lah. Bakat sebesar Angkasa Puri Kota Mulia. Ini tak lama Mimi. Kenapa? Mungkin ketika itu kita punya kekangan kerja hakiki semasa. Yang macam saya sendiri bekerja dalam news kan, so banyak benda-benda ad hoc berlaku, so kita nak bagikan masa tu sedikit payah lah. Tapi walau bagaimanapun kita hari ini berbesar hati sebab diundang kembali, masih lagi diingatin dia sebagai pada keluarga Bual Konti. Awal dulu Bual Konti, sekarang kita ada Konti Chat. Dengannya akan datang kita akan ada Tamil, kita akan ada Mandarin. Itu ada perancangan orang asli dalam perancangan. Orang asli saya minat. Okay.
Jadi perkembangan Bual Konti ni Mimi nampak bagaimana? Macam so far saya rasa satu perkembangan yang baik lah, yang progresif lah, which is kita nampak banyak penambahbaikan yang dilakukan. Kalau kita nak bandingkan daripada awal kemunculan Bual Konti yang orang kata dari segi orang kata facility tu masih lagi banyak kekurangan, dan content pun kita masih berteka-teki what kind of content yang kita nak main isu kan. Tapi sekarang dia orang kata inilah satu benda yang kita mulakan, perlu ada penambahbaikan dari semasa ke semasa, dan ini satu orang kata perkembangan yang baik lah, sebab kita dapat tengok Bual Konti ni di-channelkan kepada pelbagai bahasa, yang saya rasakan satu perkembangan yang baik dan positif, bersempena dengan kita punya konsep kerajaan ketiga ni, iaitu kerajaan perpaduan. So kita kena mainkan sentimen-sentimen tentang kita punya orang kata perpaduan dan sebagainya lah. So macam congratulations lah. Kekangan awal-awal tu terus terang banyak kekangan. Sebabnya masa dari awal sejarah dulu, saya ingat lagi yang pertama tu, kenangan dulu tu, evolusi berita radio dari awal yang pertama tu. Daripada berita radio bervisual. So dia orang kata why not kita ada facility yang maksudnya Konti 2 ni kosong masa tu, tak ada apa. Lepas tu kita fikir balik, pihak pengurusan kata why not kita ada facility yang sedia ada, kita buat gabungan hybrid of technology lah, maksudnya transformation of program. Contoh industri penyiaran ni perlukan evolusi, maksudnya perlu evolve daripada tak semestinya kalau TV je, kalau berita je, kalau radio je. Why not kita gabungkan semua platform ni, kita masukkan dalam satu program, dan hasilnya inilah yang kita dapat. Kita ucapkan terima kasih juga kepada penerbit awal dulu, Tuan Zamzuri. Terus sama juga bekerja keras untuk menaikkan dan mencipta sebenarnya. Kalau orang kata nak buat tu senang, tapi nak maintain tu susah. Dan kalau kita ingat balik kan, masa di awal penubuhan Bual Konti ni kita berdepan dengan cabaran pandemik, which is pada awalnya kita have fun lah, kita boleh sama-sama dengan tetamu kat Konti. Tapi bila datangnya pandemik yang tak boleh dibenarkan tetamu hadir ke studio tu, orang kata a bit challenging lah. Sebab macam mana kita nak maintain the mood tu, macam sebab kita kena main dengan teknologi juga kan, dengan time tu line tak stable, and then kita banyak bertemu bual secara online. So saya rasa tu antara cabaran yang orang kata tak best lah, terbesar, sebab kita nak dapatkan satu momentum chemistry tu agak payah sikit. Tapi kita pun walau bayar macam mana pun kita tetap cuba. Dan kalau ingat balik, masa ketika zaman pandemik tu, ramai sebenarnya ahli kita antara yang terlibat dengan close contact. Betul. Masa tu memang ramai. Bergila-gila. Saya kita ni ada tim yang pertama yang menjadi kluster Bual Konti di RTM sebenarnya. So macam tu lah. Kuncinya Cik Ray lah kan ketika punca tu kena Cik Ray tu cerita kejap kita. betul-betul. So macam saya cakap, kekangan dia banyak, tapi ada juga hikmah dia. Contoh bila kita dah buat macam tu, bila kita tahu ada option lain yang kita boleh gunakan media sosial, kita gunakan secara kita mutual. Buat mutual secara maya ni. Contoh masa Tokyo yang Olimpik Tokyo tu, kita dapat buat temu bual eksklusif dengan Pocket Rocketman Dato' Azizul Latif. Di luar negara. Bila ada tetamu-tamu yang macam adik Hakim Danish yang menang motor mini GP tu, masa tu kita buat dengan dia secara maya. Dan jangan lupa dengan Maulana yang datang masa Maulana ni. So maksudnya kita punya content dia tidak tertumpu kepada satu dia banyak variety. So tajuk dia pun bebas, dan mungkin itu adalah kekuatan program ni lah berbanding dengan program-program lain. Tapi kita ni pun masih di peringkat awal, tapi secara keseluruhan performance daripada segi apa yang kita ada sekarang ni dah menunjukkan kita untuk menuju fasa yang lebih baik lagi lah untuk tahun yang akan datang. Selain daripada saya dan juga Mimi, ada perancangan dan juga dah mengetengahkan antara yang kita bawa Sahi, Dato' bakat-bakat yang lain. Siapa lagi yang mungkin akan dibawa, diketengahkan ataupun ada perancangan? Mungkin ada perancangan, pasal sekarang oleh Iswal Bual Konti hanya 2 orang saja pengacara, dua-dua lelaki, dua-dua kumbang. Kan? Bunga tak ada. Dulu bunga Mimi ada juga. Kan bunga dah kuncup. Tapi tak apa. Kita macam mana pun kita sedang dalam proses, mungkin akan datang ke kita buat pengambilan untuk penyampai untuk wanita ke. Saya macam sunyi.
Saya seorang lelaki. Tapi kalau saya boleh ingat balik kan macam momen yang saya rasa paling best lah saya bersama dengan kita pula sekali kita masa hari raya. Kita saya rasa paling meriah lah sebab kita time tu didatangi oleh artis-artis, penghibur-penghibur yang macam sangat menggamatkan kita punya konti. And then time tu pun moodnya pun berbeza tak sebab mood raya. And then kita pun pakai live-nya production yang betul-betul yes proper. Dan time tu sejam kita bersiaran. Kita dapat slot antara segmen ataupun episod yang orang kata mendapat jumlah viewers yang ramai ketika itulah. Tapi memang sangat best tu, antara one of yang moment yang saya tak boleh nak lupakan ketika tu. Faiz sendiri kan apa antara orang kata cabaran terbesar Faiz nak mengemudi rancangan dah nak masuk tahun ketiga ni Faiz. So apa mungkin cabaran dan juga hasrat untuk Faiz membawa property kita bekerja. Lepas tu mood tu bukannya konsisten. Siang kerja lain and then nak konti malam ni kerja lain kan. So jadinya nak konsisten tu merupakan antara salah satu perkara ataupun faktor yang menyukarkan sedikit. Tetapi dalam masa yang sama alhamdulillah pasukan penerbitan membantu. Sebab kita pun selang seminggu sekali nak bersiaran, tetapi syukur alhamdulillah dengan bantuan penerbit, penyelaras, tetamu-tetamu juga amat membantu. Sebab kadang-kadang mood kita ni dipengaruhi oleh tetamu tau. Kadang-kadang kita dah mood seronok, tiba-tiba kita tengok tetamu kita serius kan. So dia macam dia macam aura tu tak sampai lah. Tapi bila kita dalam keadaan moody, tapi bila tetamu kita pun sama-sama bagi the same vibes kan. So we are vibing together. So jadi sebelum siaran tu memang bila kita berbual dengan tetamu-tetamu kita hangatkan dahulu suasana bagaimana untuk menceriakan, menaikkan lagi. Tapi dalam masa yang sama kita tak nak mood itu hilang daripada kita mengekalkan identiti Bual Konti. Kita nak pastikan maklumat kita sampai dan juga menjentik masyarakat kita. At least macam program Bual Konti ni konsep dia santai tapi at the same time bawa manfaat dekat masyarakat kat luar sana lah. So, ada kata kalau nak cari pengacara untuk wanita, kriteria yang tepat yang macam ni lah abang nak cari. 2023 harapan untuk Bual Konti. Harapan untuk Bual Konti mungkin macam saya cakap asalnya Bual Konti ni kita nak sharekan konsepnya memang untuk radio dan dia konsep podcast. Tapi dia di TV kan, dia disiarkan di TV juga. So kita kena mengambil maklum proses-proses yang melibatkan ataupun QC yang melibatkan TV punya style lah kan. Dan mungkin ada juga cadangan mungkin kita akan relaykan program ni dalam bentuk audio dan disiarkan di platform radio RTM juga. Terima kasih banyak kepada pasukan penerbitan, kepada penyelaras, kepada penerbit Saiful, Syukur, Sarah, Konti Chat, Yuzri dan penerbit-penerbit dahulu lah, Zamzuri ada masa tu. Terima kasih tetamu-tetamu selama 2 tahun ini yang memeriahkan program ni. Terima kasih banyak dan kita harap terus maju, terus unggul. InsyaAllah. Terima kasih Mimi, terima kasih Faiz, terima kasih pasukan penerbitan dan terima kasih pihak pengurusan juga kerana membuka mata, memberi peluang kepada kita semua untuk menghasilkan satu karya yang boleh kita katakan baru jugalah. 2022 bakal menutup tirai, 2023 bakal menjelang tiba. Ada yang lebih menarik, ada yang lebih mengancam. Kena nantikan tahun 2023. Jumpa lagi. Happy New Year. Happy New Year.